Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Ahmad dari Seksyen 6 bagi subjek Asas Pembudayaan dan Keusahawanan. Kami dari kumpulan 8, pada hari ini kami akan membentangkan tentang e-portfolio bagi syarikat kami, iaitu Bonbonlicious. Sebelum memulakan pembentangan bagi e-portfolio syarikat kami, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli dalam syarikat ini, iaitu pengarah bagi syarikat ini, Siti Nur Syafiza binti Rosli, bendahari dalam syarikat ini, Nur Alia binti Ahmad, urus setia bagi syarikat ini, Ivy Andrea Andros, publicity dalam syarikat ini, Umi Afifah binti Roslan, dan bahagian teknikal, Ivi Nosa, bahagian perhubungan luar, Siti Nur Suleha binti Roslan, dan akhir sekali publicity iaitu Nurul Irina binti Rudi Krismanto. Dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan 7 bahagian, iaitu bahagian pertama, jenis praktikum dan siapa yang terlibat dalam perniagaan syarikat. Yang kedua ialah bagaimana cara mempromosikan perniagaan. Dan yang ketiga, jualan dan keuntungan. Dan yang keempat, pencapaian syarikat, jumlah jualan, pengikut dan sebagainya. Dan yang kelima, masalah yang dihadapi. Yang keenam, penyelesaian masalah, dan yang ketujuh, penambahbaikan dalam syarikat kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Umi Afifah binti Roslan memegang kad matrik BA 201104119. Saya akan menerangkan jenis praktikum dan siapa yang terlibat dalam perniagaan syarikat. Ini ialah slogan kami iaitu Feel It, Get It Now, dan ini ialah logo syarikat kami. Tarikh penubuhan syarikat kami ialah pada 1 April 2022 dan penerangan syarikat kami ini pula ialah Bonbonlicious adalah gabungan perkataan bonbon yang berasal dari Perancis yang telah digabungkan dengan perkataan delicious dan disingkatkan menjadi licious dan terhasillah Bonbonlicious. Syarikat ini ditubuhkan oleh gabungan 7 orang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS, iaitu 4 pelajar dari teknologi seni visual dan 3 pelajar dari seni kreatif yang telah diilhamkan dalam kursus asas pembudayaan dan keusahawanan. Industri dan jenis praktikum perniagaan pula. Industri kami ialah makanan dan jenis praktikum perniagaan kami adalah Cokojar. Itu saja dari saya. Saya Nur Alia akan membentangkan bagaimana syarikat kami mempromosikan jualan. Syarikat kami mempunyai 3 media sosial rasmi iaitu Instagram, WhatsApp dan juga Facebook. Melalui media sosial ini merupakan cara kami untuk mempromosikan jualan syarikat ini. Berikut merupakan media sosial rasmi syarikat kami, iaitu yang pertama Facebook memiliki 38 pengikut dan yang kedua iaitu Instagram memiliki 92 pengikut dan 33 yang mengikuti syarikat kami. Seterusnya merupakan link untuk memudahkan pelanggan kami untuk order produk yang kami jual. Seterusnya, syarikat kami menggunakan poster hebahan sebagai cara untuk mempromosikan barang jualan kami. Berikut merupakan poster syarikat kami yang mempunyai harga, nombor telefon untuk dihubungi, topping iaitu topping yang kami sediakan bagi produk kami iaitu Cokojar, Bonbonlicious dan juga media sosial kami. Selain itu, syarikat kami juga menggunakan cara menarik pelanggan melalui feedback. Melalui feedback ini, pelanggan-pelanggan lain akan tertarik dan juga percaya akan produk kami. Melalui gambar pertama merupakan feedback daripada pelanggan kami melalui WhatsApp yang menyatakan Cokojar yang kami jual itu sedap dan ia akan menjadi bahan bukti kepada pelanggan lain dan boleh dipercayai bahawa syarikat kami menjual produk Cokojar yang sangat berkualiti. Seterusnya merupakan gambar pelanggan kami yang membeli produk kami dan seterusnya juga merupakan gambar feedback daripada customer kami yang membeli produk kami. Salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang kewangan syarikat kami. Pertama sekali adalah modal dan perbelanjaan.
Pungutan sebanyak RM25.95 dari setiap ahli. Jadi kami darab kepada 7 kerana kami punya ahli kumpulan mempunyai 7 ahli. So, ia mendapat RM181.65. Okay. Bahan mentah adalah sebanyak RM125.20 di mana kami membeli bahan-bahan mentah untuk melakukan choco jar. And then pembungkusan adalah sebanyak RM48. Itu termasuk dengan balang, sudu dan juga plastik. Dan akhir sekali adalah pencetakan adalah sebanyak RM24. Ini bermaksud kami buat salah satu pencetakan iaitu stiker lah. Seterusnya adalah jualan dan keuntungan. Okay, pada hari 27 April hingga 17 Mei 2022 adalah jualan pertama kami dan modal kami pada hari tersebut adalah sebanyak RM181.70. Dan jualan yang kami jualan choco jar adalah sebanyak 180. Ini bermaksud kami hanya menjual 30 balang sahaja yang bernilai RM6. So lepas sudah ditolak modal tolak dengan jualan, kami mendapat untung bersih sebanyak RM1.07. Okay. Manakala bagi jualan yang kedua, yang berlangsung pada 23 Mei hingga 24 Mei 2022. Modal pada hari tersebut adalah RM199.70 dan jualan adalah sebanyak RM120. Ini bermaksud kami menjual hanya 20 balang choco jar sahaja dan yang bernilai RM6. Dan untung bersih sudah ditolak pada modal, tolak dengan jualan. Untung bersih yang kami dapat pada hari itu adalah RM79.70. Okay, yang seterusnya adalah aliran wang. Okay, modal pendahuluan kami adalah sebanyak RM181.70 di mana kami mengumpul wang sama-sama. Jadi kami dapat RM181.70 lah. Okay, modal jualan pertama adalah sebanyak RM150 termasuk dengan bahan mentah, pembungkusan dan juga pencetakan lah. Okay, baki wang yang kami dapat adalah RM31.70. Okay, hasil jualan pertama yang kami dapat adalah RM180. Okay, sudah tambah dengan baki wang, tambah dengan hasil jualan pertama, kami mendapat RM211.70. Okay, bagi modal jualan yang kedua adalah sebanyak RM61.20. Kenapa dia lebih sedikit berbanding modal jualan pertama disebabkan kami mempunyai bahan yang tersedia. Jadi kami gunakan dia balik seperti Oreo, Chips Mo dan sebagainya. Jadi modal jualan kami ni agak berkurang lah sebab kami mempunyai bahan mentah yang tersedia sudah. So lepas ditolak dengan jumlah wang, kami dapat RM150.50. So bagi hasil jualan kedua iaitu pada hari yang kedua adalah sebanyak RM120 dan sudah ditolak, kami mendapat RM270.50. So jumlah untung bersih yang kami dapat pada jualan yang pertama dan jualan yang kedua adalah sebanyak RM81.40. So ini adalah Go e-commerce kami. So monthly sale of month of April adalah sebanyak RM180 dan perbelanjaan kami pada bulan April adalah sebanyak RM150 sahaja. So profit kami pada bulan April ni adalah sebanyak RM30. Okay. Monthly sale for month of May adalah sebanyak RM120 dan perbelanjaan kami pada bulan itu adalah sebanyak RM61.20. So profit kami adalah sebanyak RM58.80. Okay. Yearly sale for our product Choco Jar adalah sebanyak RM300 dan perbelanjaan kami pada
bulan April dan Mei adalah sebanyak RM211.20 maaf, dan profit yang kami dapat adalah sebanyak RM88.80. Okey. Ini adalah data kami sepanjang kami menjalankan perniagaan Bonbon Delicious, iaitu menjual Chocojar. Okay, pada tarikh 17 Mei 2022, kami telah mendapat hasil jualan sebanyak RM180 bersamaan 30 balang Chocojar. Dan pada tarikh 27 April 2022, di mana kami membeli bahan-bahan mentah untuk menghasilkan Chocojar sebelum menjual pada sepanjang 27 April sehingga 17 Mei. Okay, jualan yang kedua iaitu yang bertarikh 23 Mei 2022, di mana beberapa ahli kami membeli bahan-bahan mentah sebanyak RM61.20 sahaja. Dan hasil jualan pada tarikh 24 Mei 2022 adalah sebanyak RM120 sahaja. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Ivy Andrea. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan juga rakan-rakan seperjuangan sekalian. Nama saya Evinosa, pemegang kad metrik BA 2011-0659. Saya akan membentangkan mengenai pencapaian syarikat kami, iaitu Bonbon Delicious. Pencapaian syarikat dapat dilihat secara signifikan melalui dua aspek tersebut, iaitu media sosial dan juga tarikan audien. Pencapaian pertama dapat dilihat apabila akaun syarikat mencapai nilai pengikut yang agak memberansangkan, iaitu sebanyak 92 pengikut pada platform sosial media Instagram. Halaman Facebook Bonbon Delicious pula mencapai likes sebanyak 16 likes. Dengan adanya platform tersebut, proses untuk mempromosi dan mewar-warkan produk menjadi lebih mudah. Sambutan dari para pelanggan juga menyuntik semangat kepada syarikat untuk meneruskan jualan produk manisan Chocojar dengan harga pelajar yang jauh lebih murah. Seterusnya adalah daya tarikan audien. Pencapaian dapat dilihat menerusi interaksi audien ketika syarikat melaksanakan siaran langsung melalui platform Instagram. Syarikat kami menggunakan platform Instagram atas faktor jumlah pengikut yang lebih tinggi berbanding dengan kadar likes di halaman Facebook. Hal ini dipengaruhi oleh umur sasaran pelanggan yang berada pada lingkungan 19 hingga 25 tahun. Seperti yang dipaparkan pada skrin, interaksi sasaran pelanggan pada awal siaran langsung tersebut melibatkan sebanyak 100 akaun dan kemudiannya melonjak kepada 184 akaun. Sasaran pelanggan banyak berinteraksi melalui ruangan komen ketika siaran langsung diadakan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dipersilakan pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Irmina binti Rudi Krismanto bernomor matriks PA 201105575. Saya akan membentangkan di bahagian masalah yang dihadapi oleh syarikat kami ketika melakukan jualan. Antara masalah-masalah yang dihadapi oleh syarikat kami ialah yang pertama, kami mempunyai masalah untuk penghantaran produk keluar kawasan yang tidak ditetapkan. Sebagai contoh, ketika kami menjalankan projek kami, syarikat kami telah menerima tempahan daripada pelanggan luar seperti daripada negeri lain iaitu Kedah, Selangor dan juga Sarawak. Kedua, kami juga mempunyai masalah iaitu kekurangan jumlah para pembeli untuk membeli produk syarikat kami.
Hal ini dikatakan kerana kami kurang melakukan penyebaran tentang penjualan kami di laman sosial media dan kami juga kurang mempromosikan produk kami kepada masyarakat luar. Antara masalah yang ketiga yang dihadapi oleh syarikat kami ialah penggunaan bajet dalam penghasilan produk di luar jangkaan. Hal ini berlaku adalah disebabkan kami di antara ahli kumpulan kurang berkomunikasi dan kurang melakukan bajet yang tetap. Kami hanya melakukan bajet permulaan, iaitu hanya penyediaan wang untuk membeli barangan dan tidak menyediakan bajet lebihan untuk membeli barangan yang perlu ditambah. Sebagai contoh, kami hanya menetapkan jumlah yang sedikit untuk membeli bahan-bahan produk tersebut, tetapi kami tidak menetapkan bajet di luar jangkaan yang untuk persediaan jikalau kami mempunyai penambahan-penambahan produk. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Nama saya Siti Nursuliha binti Ruslan, bernomor matriks DE01100086. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bertajuk penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah bagi pengeluaran produk kami ialah untuk pengantaran produk ke kawasan yang tidak ditetapkan. Seperti yang anda tahu, kami punya produk dihantar hanya di dalam kawasan MS dan area kawasan PT1B sahaja. Tapi salah seorang ahli kami telah menawarkan untuk menghantar di kawasan Kota Kinabalu juga. Seterusnya, bagi kekurangan jumlah pembeli, untuk membeli produk syarikat kami telah melakukan promosi secara meluas dalam berbagai platform. Seterusnya, kami juga membuat siaran langsung untuk mempromosikan produk kami. Dan akhir sekali, penggunaan bajet dalam penghasilan produk adalah di luar jangkaan. Penyelesaian masalah kami adalah kami menggunakan bahan yang murah dan senang didapati, tetapi masih lagi mengekalkan kualiti produk. Seterusnya, kami juga menghasilkan sendiri produk, yaitu hasil masakan ahli kumpulan kami sendiri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nursyafisah Tersi, menganggar matriks DE 2011-446. Saya akan membentangkan e-portfolio report untuk Chocojar Dishes. Okay. Yang pertama, saya buat penambahbaikan penjualan lah. Pertama, meningkatkan tahap jualan. Bukan sahaja kita kena keluarkan lagi banyak produk bagi perisa ataupun flavor-flavor yang baru supaya jualan tu lagi meningkat dan mendapat sambutan yang banyak. Yang kedua, mempromosikan ataupun memperluaskan promosi Chocojar lebih banyak. Bukan setakat kita jual melalui media sosial, tapi kita boleh buat buka satu booth ataupun mana-mana event lah. Macam buat ada tamu gadang. Contoh sekarang ni maka ada tamu gadang, dan juga di Astif ada gerai-gerai mahakarya. Jadi di sana kita boleh buka satu booth untuk jual Chocojar. Jadi orang boleh tahu, okey, hari ini kita akan jual Chocojar. Jadi itu adalah salah satu mempromosikan jualan kita sendiri. Sesuai yang ketiga, memastikan barang yang dijual berkualiti dengan menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan premium supaya pengunjung kita pun suka dengan jualan kita kerana kita menggunakan kualiti yang bagus. Jadi itu salah satu aspek untuk penambahbaikan. Okay, bukan saya tak cakap bukan jualan kami tidak berkualiti, tapi kita perlu upkan lagi supaya pengunjung ataupun masyarakat ataupun pelajar suka dengan Chocojar. Yang ketiga, yang keempat, menaikkan taraf pembuatan, terutamanya packaging, supaya pelajar, orang luar tertarik dengan kita punya Chocojar kerana packaging dia sangat-sangat unik. Kita kena buat satu benda yang sangat unik supaya itu menjadi tarikan orang lah, supaya
wow, cantik sangat lah dia buat packaging je. Dan rasa dia pasti sedap. Kalau packaging itu cantik, rasa pun dah sedap. Senang mengukuhkan pengendalian syarikat, iaitu memastikan semua ahli syarikat tu bekerja dengan baik, menjalankan tugasnya dengan sendiri, dengan baik. Okay. Itu adalah salah satu dia. Dan juga kita boleh buat taste supaya orang tu suka. Okay. Sebelum membeli kita bagi rasa macam mana, okey tak rasa dia. Kalau okey, boleh beli dan boleh promote dekat orang-orang lain. Itu adalah penambahkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.